Okey, baik. Assalamualaikum. Hari ini kelas kita, kelas Bahasa Melayu tahun 6. Okey, cikgu akan mengajar kamu hari ini dengan tajuk Pengorbanan Wiranegara. Okey, Pengorbanan Wiranegara ni merupakan mata pelajaran Bahasa Melayu dalam buku teks dengan tema yang ke-6 dan unit yang ke-18. Siapa wiranegara kita? Frontliner. Frontliner, pandai Hezri cakap frontliner. Ada lagi tak jawapan lain? Frontliner tu banyak sekarang ni. Tentera saja frontliner. Siapa lagi yang dah jadi frontliner sekarang? Pak Gad. Pak Gad. Pak Gad dalam bahasa Inggeris. Tu Gad tu bahasa Melayunya pengawal keselamatan. Okey, ada lagi tak? Siapa lagi frontliner kita sekarang ni? Penghantar makanan, Food Panda tu. Dia frontliner tak? Frontliner. Dia kategori frontliner juga sebab kerja mereka sangat tinggi dengan risiko. Musim-musim COVID-19 ni kita ada musuh yang tidak nampak. Musuh kita sekarang bukan macam zaman Jepun, zaman penjajahan dulu. Musuh kita sekarang musuh yang kita pun tak nampak. Siapa yang bawa, siapa yang ada, siapa yang kena pun kita tak tahu, melainkan bila dia dah ada simptom ataupun dia dah mati baru kita tahu orang tu ada COVID. Jaga diri ya murid-murid. Okey, kamu boleh buka buku teks sekarang halaman 101. Okey, standard kandungan kita pada hari ini ialah 3.7 iaitu menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Okey, standard pembelajaran 3.7.1 iaitu menghasilkan perenggan yang kohesi dan koheren. Okey, kita tengok objektif kita. Pada akhir pembelajaran, murid dapat menghasilkan 3 daripada 4 perenggan yang kohesi dan koheren. Maksudnya kejap lagi kita akan buat karangan. Tapi cikgu tak minta buat keseluruhan karangan. Cikgu hanya minta buat 3 hingga 4 perenggan sahaja. Sebab apa? Kejap lagi kita tengok. Kriteria kejayaan pula, kamu berjaya melengkapkan karangan yang kamu bina tadi tu dengan menggunakan penanda wacana. Cikgu akan menekankan kemahiran menulis hari ini. Baik kita mulakan ya. Kita mulakan dengan aktiviti kita yang pertama. Okey, kita tengok aktiviti pertama kita hari ini, membaca dan memahami maklumat berdasarkan gambar dan juga petikan. Tajuknya ialah Pengorbanan Wiranegara. Ini perenggan pendahuluan. Kamu boleh tengok dalam buku teks. Ini yang cikgu telah tulis semula lah. Okey, siapa nak baca dekat cikgu ni perenggan pendahuluan? Saya. Okey, Kuat Ilham baca. Pada minggu lepas, Imran dan kawan-kawan yang menonton tayangan video tentang Angkatan Tentera Malaysia ATM. Selain mempertahankan negara, mereka juga menghulurkan bantuan kepada masyarakat. Bagus Ilham. Okey, ATM bermaksud Angkatan Tentera Malaysia. Terima kasih Ilham. Sekejap lagi dalam karangan, kamu dah tak perlu tulis panjang-panjang dah. Angkatan Tentera Malaysia dah tak perlu dah. Kamu hanya perlu tulis ATM. Kenapa? Sebab ada nama sekatan. Ya, sebab di perenggan pertama tadi yang Ilham baca tadi tu kita dah huraikan apa tu ATM. Kalaulah cikgu tak tulis dalam perenggan ni maksud penuh ATM, maksudnya setiap perenggan kamu kena tulis Angkatan Tentera Malaysia. Angkatan Tentera Malaysia. Tapi sebabkan cikgu dah tulis apa maksud ATM ni, cikgu dah bagi akronim dia. ATM. Jadi lepas ni dalam perenggan seterusnya kamu hanya perlu tulis ATM sahaja. Perenggan pendahuluan ni cakap pada minggu lepas Imran dan kawan-kawan dia ni telah tonton satu tayangan video tentang Angkatan Tentera Malaysia. Selain daripada itu, ATM juga bukan saja peranan nak halang penjajah masuk negara kita, bukan ya. Mereka juga menghulurkan bantuan kepada masyarakat. Okey, contoh bantuan yang mereka beri kepada masyarakat musim-musim PKP ni. Apa yang kamu paling nampak sekali tentera buat? Jaga jalan. Jaga sekatan jalan raya. Bukan polis sahaja yang jaga sekatan jalan raya musim-musim PKP ni. Tentera pun sama juga. Duduk di bawah cahaya matahari kan. Selain itu, mereka juga buat kerja-kerja khidmat-khidmat khas. Kamu tahu tak kalau musim-musim banjir pun tentera akan turun tolong sekali. Banyak lagi kerja-kerja lain yang mereka bantu. Okey, baik murid-murid. Di bawah karangan tersebut diberi 4 gambar. Nampak tak? Dalam tayangan tersebut, dia tak lengkap ke ayat tu. Okey, gambar yang pertama tu gambar apa? Diorang angkat kapal. Diorang angkat bot, angkat kapal besar Hanan, angkat bot. Betul? Okey, siapa yang diorang tu? Diorang tu siapa?
ATM. ATM, bagus. Okey, gambar yang kedua. Siapa pula nak bagi tahu cikgu apa yang ada dalam gambar kedua? Dia tolong orang pindah. Tolong orang pindah dengan menaiki Oi. bot. Orang tu siapa? Mangsa banjir. Mangsa banjir. Macam mana boleh tahu mangsa banjir? Sebab dia ada dekat tempat yang banjir. Ya betul, kamu nampak sekeliling bot tu yang ATM tengah berdiri tu bukan sungai. Okey, bukannya laut ke apa. Itu ialah air bah. Air bah ni air banjir. Nampak tak rumah belakang tu nampak bumbung saja. Nampak tak dalam buku teks? Nampak. Okey. Itu ialah mangsa-mangsa banjir lah. Mereka akan pindahkan mangsa-mangsa banjir ni ke tempat yang lebih selamat. Okey, sedia nak tengok gambar nombor 3, nombor 4 ya. Kita tengok ya. Gambar nombor 3. Gambar apa ni? Dia tengah masak. Siapa dia tu? ATM. Anggota Tentera Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia sedang masak secara besar-besaran ni, masak ramai-ramai. Okey. Gotong royong, nampak tak dia ada bagi perkataan gotong royong. Gotong royong ni maksudnya apa ya? Dia tolong. Kerjasama. Tolong, bekerjasama, buat kerja itu bersama-sama. Maksudnya kalau aku potong ayam, engkau basuh ayam. Kalau engkau dah basuh ayam, aku goreng ayam. Macam tu. Dia buat kerja sama-sama. Dia bahagi tugas bagi sama rata. Selain pada anggota tentera ni, mangsa banjir pun turut bantu juga masak. Mereka bergotong royong. Okey, gambar yang keempat ni gambar apa ni? Cuci. Tengah cuci-cuci kan? Tengah cuci-cuci. Ini semasa banjir ataupun selepas banjir? Selepas. Selepas air dah surut. Kamu tahu tak, lepas air banjir tu surut, rumah dia tu dipenuhi dengan selut-selut haiwan-haiwan berbisa. Jangan cakap lah ular, kalajengking pun ada dalam rumah. Jadi selut-selut ni bukan senang kita nak cuci. Kalau nak harap tuan rumah semata-mata memang penat lah. Jadi Angkatan Tentera Malaysia ni, mereka tolong lagi cuci. Dah cuci, lepas tu kalau rumah-rumah yang dah musnah sebab banjir, rumah dihanyutkan, jadi orang pun dah tak ada rumah. Jadi Angkatan Tentera Malaysia pun akan bantu mendirikan rumah. Okey, murid-murid, sekejap lagi kita akan bina 4 perenggan berdasarkan gambar yang diberikan tadi. Dan di dalam 4 perenggan tersebut, cikgu akan minta kamu masukkan penanda wacana. Ini perenggan terakhir murid-murid. Okey, ini perenggan terakhir. Perenggan terakhir kita panggil sebagai Pendahuluan. Hai. Penutup. Tadi dia dah bagi pendahuluan kan atas. Lepas tu 4 isi di tengah-tengah, sekejap lagi kita kena buat. Dan perenggan yang ke-6 iaitu perenggan penutup. Penutup ni dia dah bagi dah. Awak tak payah fikir dah. Siapa nak baca dah? Tak naklah cikgu baca. Orang lain lah. Cuba. Okey, baca Haziq. Baca kuat-kuat. Imran dan kawan-kawannya bertepuk tangan sambil bersorak yang selepas menonton tayangan itu. Untuk bangga pengorbanan wira negara. Okey, bagus. Sekarang kita akan bina berapa lagi perenggan? 4. Untuk membina 4 perenggan tu, cikgu akan minta kamu masukkan penanda wacana. Apa itu penanda wacana? Okey, jom kita tengok dahulu cikgu terang tentang penanda wacana. Okey, baik, bagi tumpuan. Kita tengok ya. Apa itu penanda wacana? Penanda wacana. Penanda wacana ialah rangkaian kata yang digunakan untuk menghasilkan karangan yang baik dan dramatis. Ya, betul. Bukan satu perkataan je. Dia kadang-kadang boleh datang dalam bentuk satu perkataan. Kadang-kadang dalam bentuk frasa, rangkai kata yang digunakan untuk menghasilkan karangan yang baik dan gramatis. Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh-contoh penanda wacana. Okey, tengok betul-betul yang cikgu bagi ni hanyalah tak sampai suku pun. Sebab penanda wacana sangatlah banyak. Yang pertama, namun. Namun kalau duduk di hadapan ayat ditulis dengan huruf besar, itu ialah penanda wacana. Tapi kalau kamu gunakan di tengah-tengah ayat, itu bukan penanda wacana, dia jadi kata hubung. Okey, yang kedua selain itu, memang kena guna di bahagian hadapan. Jadi huruf S tu masih huruf besar. Tolong ingat Okey, yang ketiga lagi pun, sebaliknya, malah, di samping itu, kemudian, akhir sekali. Banyak lagi sebenarnya penanda wacana. Oleh itu, sebelum itu, selepas itu pun penanda wacana. Penanda wacana ni sebenarnya banyak.
Dan kena ingat, selepas tulis penanda wacana mesti tulis tanda koma. Namun, koma. Lagipun, koma. Selain itu, koma. Tolong ingat. Kita tengok gambar pertama. Siapa nak cuba? Dalam tayangan tersebut telah ditayangkan sekumpulan Angkatan Tentera Malaysia sedang berkumpul Di mana? Di kawasan banjir. Okey. Dan? bersedia untuk menolong mangsa banjir. Ya, betul. Okey. Betul lah tu. Semua maklumat yang dia bagi awak dah guna. Betul lah tu. Dalam tayangan tersebut, anggota ATM berkumpul di kawasan pemindahan. Mereka telah bersedia untuk menaiki bot yang dibawa bagi menyelamatkan mangsa banjir. Penanda wacana yang ada dalam perenggan yang kedua ini ialah dalam tayangan tersebut. Mari kita tengok perenggan ketiga. Okey, cuba Wazir. Dalam tontonan itu juga kita dapat lihat ATM sedang memindahkan mangsa banjir ke tempat yang lebih selamat. Mereka membantu mangsa-mangsa tersebut dengan menggunakan bot. Tahniah Wazir. Okey. Tapi Wazir dah guna penanda wacana yang sama macam Insyirah guna tadi. Ingat, nak bagi karangan kita tu sedap didengar, gramatis, jangan ulang penanda wacana yang sama berulang kali. Faham tak? Okey, mari kita tengok jawapan cikgu. Selepas itu, anggota tentera membawa mangsa banjir berpindah ke pusat pemindahan. Mereka bekerjasama membantu mangsa banjir itu. Okey, terima kasih. Okey, murid-murid, nampak cikgu guna berpindah, cikgu guna membantu. Kedua-dua maklumat yang diberi cikgu guna. Apa penanda wacana yang ada dalam ayat cikgu? Lepas itu, Okey, kita tengok perenggan yang keempat. Gambar yang ketiga, perenggan yang keempat. Siapa nak cuba? Ilham. Ilham. Okey, Ilham cuba. Kemudian tentera tersebut memasak dan bergotong royong bersama untuk menolong mangsa-mangsa banjir tersebut. Okey, kita tengok ayat cikgu. Selain itu, anggota ATM juga memasak makanan untuk mangsa banjir. Kerja-kerja memasak itu dilakukan secara bergotong royong dengan mangsa banjir. Yang mana satu penanda wacana cikgu? Selain itu. Okey, kita tengok dia bagi perkataan mencuci, mendirikan. Belakang tu ada gambar rumah, bawah tu ada gambar anggota tentera dan juga mangsa banjir tengah mencuci. Okey, jadi siapa nak buat ayat dekat cikgu? Nak buat perenggan yang kelima ni. Mereka mencuci kawasan rumah mangsa banjir. Sesudah itu mereka mendirikan rumah yang telah rosak akibat banjir. Okey, terima kasih Insyirah. Baik, kita tengok ayat cikgu. Selepas banjir surut, ini juga merupakan penanda wacana. Anggota ATM membantu dengan mencuci rumah mangsa banjir. Mereka juga mendirikan rumah baharu untuk mangsa-mangsa banjir yang tiada rumah kerana dihanyutkan oleh arus banjir.